Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhaimi bin Ahmad Zulkifli, kumpulan 4 APM di 2019-0854. Hari ini saya ingin memberi sedikit pandangan terhadap sisi baik online learning. Ia dapat membantu para pelajar meneruskan pengajian yang tertangguh akibat COVID. Kemudian pengajian dengan adanya slide sebagai rujukan serta slide yang diberi awal oleh pensyarah dapat menjadi rujukan para pelajar dan ulang kaji terlebih dahulu untuk meneruskan pengajian di dalam online. Tiada perbezaan yang ketara dengan pengajian online kerana pengajian bersemuka dan pengajian online ini tetap berlaku tetapi dengan jarak jauh. Yang terakhir, para pelajar perlulah berusaha untuk mendapatkan talian internet yang baik untuk meneruskan pengajian online supaya tiada gangguan seperti tiada talian internet dan gangguan lain-lain lah. Okey, terima kasih. Seterusnya, kebaikan online learning ialah masa dan tempat yang fleksibel untuk belajar. Pelajar bebas memilih masa dan tempat. Ini kerana mereka tidak terkongkong dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan seperti di dalam kelas, serta boleh menetapkan masa yang sesuai untuk belajar mengikut kesesuaian diri sendiri. Hai guys, saya akan memberitahu tentang kebaikan e-learning ataupun online learning. Yang pertama iaitu dapat memberi pendedahan kepada pelajar dan pensyarah tentang ilmu teknologi cyber. Seterusnya, memperkembangkan lagi tahap intelektual pelajar. Selain itu, kebaikan yang kedua yang saya boleh beri kepada anda semua iaitu dapat menjimatkan kos keuangan kerana pensyarah mahupun pelajar tidak perlu membuat print out nota-nota dalam bentuk hard copy, dan kos bagi penggunaan kertas juga dapat dikurangkan serta dapat meringankan beban institusi pendidikan kerana perbelanjaan menyewa dan menyediakan fasiliti tempat-tempat belajar juga dapat dikurangkan. Terima kasih. Terhindar dari gejala sosial. Terhindar dari gejala sosial juga merupakan salah satu sisi baik online learning. Hal ini kerana mereka yang bersekolah di sekolah harian lebih terdedah dengan gejala sosial berbanding mereka yang bersekolah dari rumah. Di rumah, mereka hanya dikelilingi oleh kaum keluarga dan kumpulan kecil yang terdiri daripada rakan terdekat dan saudara mara. Serta ibu bapa juga lebih mudah untuk mengawasi tingkah laku dan pergerakan anak-anak serta aktiviti yang dilakukan seharian. Umum mengetahui bahawa di usia remaja mereka akan lebih cenderung untuk melakukan perkara yang baru sama ada ianya positif maupun negatif. Contohnya melakukan perkara yang negatif, merokok, bersosial dengan orang ramai dan membuli. Oleh itu, jelaslah bahawa sisi baik online learning dapat memberi impak yang positif dalam membentuk sahsia dan kepribadian seseorang pelajar tersebut atau individu lainnya. Hai semua, video ini adalah bertujuan untuk memberitahu kamu mengenai satu sisi baik pembelajaran secara online. Seperti yang kita sedia maklum bahawa situasi yang terjadi sejak ini iaitu COVID-19 menyebabkan kita menjalankan pembelajaran secara online. Tidak kira sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pengajian tinggi. Malah, pembelajaran secara online ini juga bukan menjadi satu alternatif sekiranya PNP bersemuka tidak dapat dijalankan. Tetapi, pembelajaran secara online ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan kepada pensyarah sekiranya mereka tidak memahami apa yang mereka pelajari sewaktu PNP bersemuka dan sewaktu pembelajaran online. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Antara sisi baik online learning ialah pengalaman belajar yang menyenangkan. Online learning telah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti pensyarah dengan slide serta mahasiswa dan cacatan kelas. Menerusi online learning ini juga dapat memberikan pengajaran yang lebih menarik menerusi pelbagai format media seperti gambar, video dan audio. Hal ini dapat memberikan kesenangan terhadap pelajar dalam menyesuaikan diri menerusi online learning ini.
COVID-19 telah melanda di negara kita, ia membuatkan kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutuskan rangkaian penyebarannya, termasuk juga proses pembelajaran di sekolah, universiti dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan harus tetap diteruskan. Jadi, kita boleh memanfaatkan sistem online learning. Dengan ini, guru masih boleh mengajar pelajar melalui pembelajaran di atas talian. Selain itu juga, guru masih boleh memberi tugasan dan memberi maklumat penting melalui WhatsApp, email, Telegram dan sebagainya kepada pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kelebihan e-learning adalah dapat menjimatkan kos sara hidup seorang mahasiswa. Ini kerana apabila mahasiswa berada di kampus, mereka perlu menyara kehidupan mereka dengan sendiri. Sebagai contoh, keluarga mereka, ibu bapa mereka memberikan belanja kepada mereka dan menyebabkan mereka perlu berbelanja dengan sendiri. Berbeza dengan mereka apabila berada di rumah, kerana di rumah kos sara hidup ditanggung sepenuhnya oleh penjaga masing-masing ataupun ibu bapa masing-masing. Dan ini adalah satu kelebihan yang dapat diperolehi apabila kita melaksanakan satu proses pembelajaran secara e-learning. Hai, Assalamualaikum. Okey, sisi baik online learning. Pelajar lebih peka, di mana pelajar itu sendiri perlu membuka minda untuk meneliti bahan pembelajaran lain di atas talian. Bukan nota dan kuliah dari pensyarah semata-mata. Pencarian bahan pembelajaran yang sahih dan betul juga merupakan salah satu kemahiran online learning di rumah. Inilah masanya untuk berubah. Usaha untuk belajar perlu dilaburkan supaya emosi pelajar tidak terjejas. Terima kasih. Hai, saya Ain Fitri. Di dalam video kali ini, saya akan menerangkan salah satu isi penting di dalam sisi baik online learning. Salah satu sisi baik online learning ialah kemudahan dan fleksibiliti. Kursus dalam talian memberi pelajar peluang untuk merancang waktu belajar sepanjang hari mereka dan bukan sebaliknya. Pelajar dapat belajar dan bekerja mengikut keselesaan mereka. Bahan kursus mudah didapati dan diakses dalam talian. Dalam tempoh PKPP ini, para pelajar tidak perlu bergerak ke perpustakaan untuk mencari bahan maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercakap tentang kebaikan sesi kelas online. Poin saya kat sini adalah ianya dapat meningkatkan keyakinan diri kita. For example, kalau kita tengok kelas biasa, kita tahu yang rakan-rakan kita tak akan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kita. So kita akan buat dengan sambil rewa. Even kita malu pun kita akan menyampaikan saja pembentangan itu. Tapi berbeza dengan kelas online ni, kerana apabila kita ingin menyampaikan pembentangan, skrin akan terpapar luas dan memfokuskan kepada kita. So mereka yang tiada keyakinan diri sebelum ini akan dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dengan adanya kelas online ni, kerana tumpuan diberikan sepenuhnya kepada kita dalam kelas online, berbeza dengan kelas biasa. Okey, itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Syairah binti Muhammad Zaidi. Okey. Sisi baik online learning yang seterusnya ialah memudahkan pelajar untuk mengulang kaji. Proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah kerana pelajar dapat mengulang kaji seberapa banyak kali pembelajaran pada hari tersebut. Nota dan slide digunakan sebagai rujukan. Jika pelajar tidak faham, mereka boleh menggunakan laman sosial seperti laman web untuk mencari rujukan tambahan bagi menambah pengetahuan mereka. Jadi mereka tidak perlu terlalu bergantung kepada guru dan pensyarah untuk memahami sesuatu topik yang dipelajari. Pada pendapat saya, online learning ni bagus sebab memudahkan pelajar untuk memahami mata pelajaran dengan lebih baik.
Antara sebabnya adalah ruang kerja yang selesa yang kita pilih sendiri dan bahan pelajaran yang telah diberikan dengan lebih awal dan rakaman yang dibuat semasa pembelajaran, semasa menghadiri kelas online itu sendiri. Itu membantu kepada pelajar-pelajar yang kurang memahami mata pelajaran untuk mengulang tayang rakaman tersebut semasa mengulang kaji pelajaran, serta membantu bagi mereka yang mempunyai masalah akses internet. Seterusnya, bagus kerana berada di rumah sendiri bersama ibu bapa boleh membantu dan menjaga mereka. Sekejap ya, mak saya panggil. Nak makan ubat. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya nak sentuh sikit pasal CC by online learning ataupun pembelajaran secara dalam talian. Jadi kalau kita tengok sebenarnya online learning ni dia lagi mudah ataupun kata dia lagi jimat masa, sebab melalui online learning ni kita dah tak perlu untuk hadirkan diri ke kelas. Maksudnya kat sini kita dah tak perlu kejar masa sangat untuk pakai siap-siap, pakai kemas-kemas untuk pergi ke kelas. Sebagai contohnya pelajar universiti kan, daripada college nak pergi ke kelas, nak jalan kaki tu ambil masa yang lama pula. Tapi kalau online learning pula, student tak perlu ambil masa yang lama sangat untuk prepare sebelum masuk kelas online tu. Student just kena ada medium untuk online kelas, laptop, smartphone. Macam contohnya just in case kita terbangun lewat, contohnya ada kelas pagi pukul 8 pagi tapi pukul 7.50 baru kita sedar. No, God, please, no! Kalau kelas online, kita still ada masa lagi untuk join the kelas. Hanya dengan buka laptop pun, dan kita pun terus dapat join the kelas. Hai dan Assalamualaikum, saya Putri Fazila daripada semester 1 Bimbingan dan Kaunseling, ingin memberi sedikit pendapat tentang sistem online learning atau sistem e-learning. Berita mengenai virus corona atau COVID-19 yang melanda negara Malaysia menimbulkan rasa panik di masyarakat. Pandemik COVID-19 juga banyak mempengaruhi semua aktiviti masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kesan pendidikan ini adalah dengan pemecatan pelbagai aktiviti sekolah dan universiti di seluruh negara dan dipindahkan daripada face-to-face kepada e-learning. Ini tentunya menjadikan keadaan kurang selesa kerana perubahan sistem dalam pembelajaran. Tetapi walau bagaimanapun, kita sebagai pelajar perlu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang berlaku. Bagi pendapat saya, sisi baik e-learning ini adalah kita dapat berkumpul bersama keluarga. Dengan sistem pembelajaran ini, setiap pelajar pasti akan belajar dari rumah atau kediaman mereka. Setelah mendapat pengumuman mengenai kuliah yang dijalankan dengan sistem e-learning, kebanyakannya pelajar dari luar negara kembali ke rumah masing-masing atau masih ada sebilangan pelajar lain yang memilih untuk menetap di asrama. Sebenarnya, memilih untuk tinggal di asrama adalah pilihan yang baik dan sesuai dengan cadangan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Namun, berkumpul dengan keluarga adalah kerinduan bagi kebanyakan pelajar luar negara yang sering rindu. Pandemik COVID-19 ini membolehkan pelajar berkumpul dengan keluarga yang biasanya menghabiskan masa untuk aktiviti akademik dan bukannya akademik di kampus. Okey, itu sahaja pendapat daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!